Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Baiklah murid-murid, pada video kali ini cikgu akan buat penerangan berkenaan unit 3, jaket buku nota. Mari kita teruskan. Penggunaan motif secara berulang adalah perlu untuk menghasilkan corak. Salah satu cara untuk menghasilkan motif tersebut adalah dengan teknik collage. Collage ialah teknik tampalan bertindih secara terancang pada sesuatu permukaan. Ruang di antara motif kupu-kupu dengan latar belakang memberikan kesan ilusi pada karya. Adakah murid-murid perasan bahawa kupu-kupu tersebut kelihatan timbul berbanding dengan latar belakangnya? Saiz dan warna kupu-kupu memberikan kesan penegasan pada karya. Saiz yang kecil dan warna yang terang telah memberikan penegasan dalam karya ini, ya murid-murid. Penggunaan warna panas memberikan kesan harmoni pada karya. Ini dapat dilihat dengan penggunaan warna kuning pada motif kupu-kupu dan juga warna jingga pada bahagian latar. Bahkan, terdapat juga kesan penegasan apabila latar yang menggunakan warna jingga dipadankan dengan warna hitam. Ya. Seterusnya, teknik collage yang berbeza pada motif kupu-kupu dan latar belakang menimbulkan kesan jalinan pada karya. Ini dapat murid-murid lihat apabila bahagian belakang menggunakan teknik guntingan dan tampalan ataupun koyakan dan tampalan, manakala motif kupu-kupu pula adalah guntingan yang berbentuk motif kupu-kupu. Jadi, gandingan kedua-dua teknik collage ini telah memberi kesan jalinan pada karya. Untuk menghasilkan motif yang menarik, pemilihan warna boleh memberikan kesan penegasan pada susunan coraknya. Okey, murid-murid boleh lihat bahagian kotak informasi di bawah. Warna harmoni ialah warna yang hampir sama atau warna senada, iaitu warna yang berada bersebelahan dalam roda warna di bahagian kanan ini. Ya. Warna panas dan warna sejuk boleh mewujudkan kesan harmoni ini. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam roda warna, bahagian kanan dalam roda warna ini merupakan warna panas, manakala bahagian kiri roda warna ini merupakan warna-warna sejuk. Adakah murid-murid dapat mengenal pasti susunan corak yang terdapat pada karya collage kupu-kupu dan bunga ini? Ya, murid-murid. Susunan yang digunakan adalah susunan batu bata. Bagi murid-murid yang gagal menjawab, jangan kecewa. Boleh cuba lagi nanti ya. Okey, kita teruskan ke pembelajaran kita yang seterusnya. Proses penghasilan collage. Mari kita lihat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan collage. Proses tebukan, koyak, potong dan tekan. Baiklah murid-murid, untuk proses tebuk kita memerlukan penebuk kertas dan hasil penebuk kertas ke atas cebisan kertas akan menghasilkan kepingan kertas berbentuk bulatan. Ya. Manakala proses koyakan kertas hanya menggunakan tangan dan koyakan dilakukan dengan tangan ke atas kertas-kertas tersebut, maka akan menghasilkan kepingan cebisan kertas yang dikoyak-koyak. Manakala proses potong akan menggunakan gunting dan kertas dan akan menghasilkan kesan potongan yang lebih kemas ke atas kertas-kertas tersebut berbanding dengan proses koyak tadi. Manakala proses tekan iaitu dengan menggunakan pen ke atas kertas dan menekan kertas tersebut akan menghasilkan cebisan kertas yang lebih halus dan kurang kemas berbanding dengan potong. Tetapi dia lebih halus dan kecil
berbanding dengan teknik koyak menggunakan tangan. Jenis-jenis susunan corak terancang. Motif boleh disusun secara berulang dan diolah mengikut susunan corak terancang. Susunan corak terancang. Terdapat 6 jenis susunan corak terancang. Pertama, susunan sisik ikan. Kedua, susunan cerminan. Ketiga, susunan jidar. Keempat, susunan batu bata. Kelima, susunan jalur. Dan keenam, susunan dam. Cuba murid-murid perhatikan susunan ini. Cuba lihat bahagian kiri, susunan sisik ikan. Dan bahagian kanan, susunan jidar atau border. Ini pula adalah susunan cerminan di bahagian kiri dan susunan batu bata di bahagian kanan. Perhatikan, ya. Dan seterusnya, ini pula adalah susunan jalur dan susunan tapak catur atau dam. Murid-murid boleh lihat bahagian kiri dan kanan paparan ini dengan teliti. Penghasilan motif. Motif dalam penghasilan corak boleh diolah daripada rupa atau bentuk yang terdapat di sekeliling kita. Motif collage yang dihasilkan boleh memberikan kesan penegasan pada karya. Rupa motif adalah diolah dari motif sebenar. Murid-murid dapat lihat di bahagian kiri paparan ini bagaimana motif sebenar diubah menjadi rupa motif. Sandwich dapat menghasilkan rupa motif segitiga. Sarang lebah menghasilkan rupa motif heksagon. Daun keladi menghasilkan rupa motif hati. Dan belahan buah belimbing menghasilkan rupa motif berbentuk bintang. Selain itu, dalam penghasilan sesuatu motif, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 25. Pastinya murid-murid akan menyedari bahawa motif sebenar yang diambil dari alam sekitar kita, kemudian kita olah menjadi rupa sesuatu motif dengan menggunakan alatan tertentu dan bahan tertentu serta dengan menggunakan teknik tertentu akan menghasilkan motif tertentu mengikut susunan yang kita inginkan. Murid-murid boleh lihat di sini, contoh seperti gambaran di paparan ini, bagaimana motif sebenar dari sandwich diambil dan menjadi rupa motif segitiga dengan menggunakan tangan dan bahan dari majalah, menggunakan teknik koyakan kertas majalah, maka menghasilkan hasil motif segitiga menggunakan kertas majalah dengan teknik koyakan, maka dengan menggunakan susunan cerminan, ia adalah seperti gambaran di sebelah kanan, iaitu memberi kesan mudah dikoyak dan ditampal. Kedua, sarang lebah bagaimana berubah menjadi rupa motif heksagon dengan menggunakan pengasah pensel dan menggunakan bahan pensel warna, menggunakan teknik asah iaitu pensel diasah menggunakan pengasah dan menghasilkan hasil motif asahan pensel berbentuk heksagon. Kemudian disusun mengikut susunan batu bata dan memberi kesan menghasilkan kesan jalinan kasar dan perlu menggunakan gam kuat untuk menampal. Kemudian daun keladi menghasilkan rupa motif berbentuk hati dengan menggunakan alat penebuk kertas dan bahan kertas warna, menggunakan teknik tebuk dan memberikan hasil tebukan kertas dalam rupa berbentuk hati.
dan dari bentuk hati tersebut disusun menjadi dalam susunan jidar, maka ia memberi kesan mudah ditebuk dan ditampal. Kemudian, bagaimana bentuk belimbing? Menghasilkan rupa motif berbentuk bintang dengan menggunakan alat gunting dan bahan seperti kain felt dengan menggunakan teknik potongan, menghasilkan motif berbentuk bintang dengan teknik kertas kain felt dalam menggunakan susunan jalur, menghasilkan karya yang seperti murid-murid dapat lihat di bahagian susunan jalur dan memberikan kesan menghasilkan kesan jalinan lembut dan mudah digunting. Kesan-kesan yang diterangkan tadi lebih kepada menerangkan sifat bahan yang digunakan. Tampal kapal layar. Mari hasilkan corak collage dengan motif kapal layar menggunakan teknik collage seperti potong dan koyak. Pada bahagian ini, cikgu akan terangkan alat dan bahan yang digunakan, perkembangan idea, lakaran idea dan penghasilan karya. Mari kita teruskan. Alat dan bahan yang diperlukan ialah pensel, kertas lukisan, kertas warna, kertas corak atau pembalut hadiah, kertas tebal, kain felt, gunting, gam, penebuk kertas dan bahan hiasan. Perkembangan idea. Perkembangan idea. Yang pertama, kita ambil dari contoh hal benda, iaitu kapal layar. Kedua, kita perlu melakar idea tersebut. Okey, di sini ditunjukkan 3 lakaran yang telah dibuat. Lakaran pertama, lakaran kedua dan lakaran ketiga. Dalam hasil karya ini, dalam buku teks kamu menunjukkan bahawa lakaran ketiga yang telah dipilih. B. Penentuan bahan. Pilih jenis susunan corak terancang dan tentukan teknik collage yang sesuai. Di dalam buku teks ini, corak susunan batu bata telah dipilih. Okey, latar belakang menggunakan kertas warna, teknik potong dan koyak. Kemudian, kapal menggunakan kain felt, teknik potong. Manakala layar kapal menggunakan kertas corak dan teknik potong. Perkembangan idea seterusnya. C. Penghasilan karya. Ada beberapa langkah di sini. Pertama, lukis rupa kapal layar mengikut lakaran pilihan pada kertas tebal. Kemudian, potong rupa kapal layar pada kertas tebal sebagai motif collage. Ketiga, lukis rupa kapal layar secara susunan batu bata dengan latar belakang berombak pada kertas lukisan. Keempat, potong dan koyak 2 kertas yang berbeza tone warna. Kelima, tampal dan hasilkan collage ombak sebagai latar belakang. Keenam, guntingkan dan tampal kain felt untuk dijadikan badan kapal layar. Ketujuh, guntingkan dan tampal kertas corak sebagai layar kapal. Perkembangan idea yang seterusnya. D. Kemasan karya. Nombor 8. Hias badan kapal layar dengan kertas berkilat dan benang sulam pada tiang layar. Kertas berkilat diletakkan pada badan kapal ya. Kemudian lihat gambar sebelahnya. Hasil motif collage kapal layar yang telah siap. Pengulangan motif kapal layar yang menggunakan pelbagai teknik collage menghasilkan corak yang harmoni.
Murid-murid boleh lihat paparan sebelah kanan untuk melihat hasil karya yang terhasil dari aktiviti pada hari ini. Sampai di sini sahaja video cikgu untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jika kamu mempunyai sebarang persoalan berkaitan tajuk ini, sila rujuk guru PSB masing-masing ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video akan datang untuk penghasilan jaket buku nota pula ya. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.